Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alam nashrah laka sadrak. Apa bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Hamzah tu menyatakan apa? Apa? Lam nashrah. Apa tidakkah kami telah syarahkan laka untuk kamu sadrak. Sadr artinya dada. Ka artinya kamu. Apa tidakkah kami telah mensyarahkan, yang ini telah menjelaskan, melapangkan bagi kamu dada kamu. Apa bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ini untuk baginda Nabi SAW. Jadi syarah artinya melapangkan, menjelaskan. Asbaq daripada perkataan sabaq. Sabaq artinya pelajaran. Asbaq artinya pelajaran-pelajaran. Jamak dia. Naqsyabandiyah nisbat bagi tarekat yang diasaskan oleh Syah Bahaudin Naqsyabandi rahmatullah alaih, dan Mujaddidiyah dinisbahkan kepada Hadrat Mujaddid Al-Sani rahmatullah alaih yang meneruskan silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Jadi syarah ni diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan tasyrih, dengan syarah dengan bahasa Melayu oleh Abdul Da'if, Faqir, Haqir, La Syai', Fani, Miskin, Hadrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rawi Al-Amani Naqsyabandi Mujaddidi Waisi Rufi'an. Jadi kitab ni dihimpunkan daripada beberapa kitab. Diambil istifadah daripada Hadrat Kiram Naqsyabandiyah, taklifat karangan Hazrat Khwaja Maulana Nazir Ahmad Sahib Naqsyabandi Mujaddidi Sa'idi rahmatullah alaih, dan daripada kitab Maqamat Fazliyah karangan Hazrat Khwaja Maulana Said Zawar Husin Shah Sahib Naqsyabandi Mujaddidi Sa'idi rahmatullah alaih, dan daripada istifadah daripada Umdatul Azkar taklifat karangan Hazrat Khwaja Maulana Muhammad Abdullah Bihlawi Chisti Qadiri Naqsyabandi Suhrawardi rahmatullah alaih. Jadi kandungan yang pertama Fihrist artinya kandungan. Kandungan kitab pertama sekali Muqaddimah. Kemudian pelajaran yang pertama Zikir Ismu Zat Latifah Qalb. Pelajaran yang kedua Zikir Ismu Zat Latifah Ruh. Pelajaran ketiga Zikir Ismu Zat Latifah Sir. Pelajaran keempat Zikir Ismu Zat Latifah Khafi. Pelajaran kelima Zikir Ismu Zat Latifah Akhfa. Pelajaran keenam Zikir Ismu Zat Latifah Nafs. Pelajaran ketujuh Zikir Ismu Zat Latifah Qalibiyah. Kemudian pelajaran ke-8 Zikir Nafi Isbat. Pelajaran ke-9 Zikir Tahlil Lisani. Kemudian pelajaran ke-10 Muraqabah Ahadiyat. Pelajaran ke-11 Muraqabah Latifah Qalb. Pelajaran 12 Muraqabah Latifah Ruh. Pelajaran ke-13 Muraqabah Latifah Sir. Pelajaran ke-14 Muraqabah Latifah Khafi. Pelajaran ke-15 Muraqabah Latifah Akhfa. Pelajaran ke-16 Muraqabah Ma'iyat Wilayat Sughra. Pelajaran ke-17 Muraqabah Daerah Pertama Wilayat Kubra. Pelajaran ke-18 Muraqabah Daerah Kedua Wilayat Kubra. Pelajaran ke-19 Muraqabah Daerah Ketiga Wilayat Kubra. Pelajaran ke-20 Muraqabah Daerah Qaus Wilayat Kubra. Pelajaran ke-21 Muraqabah Isim Az-Zahir. Pelajaran ke-22 Muraqabah Isim Al-Batin. Pelajaran ke-23 Muraqabah Kamalat Nubuwat. Pelajaran ke-24 Muraqabah Kamalat Risalat. Pelajaran ke-25 Muraqabah Kamalat Ulul Azmi. Pelajaran ke-26 Muraqabah Hakikat Kaabah. Pelajaran ke-27 Muraqabah Hakikat Quran. Pelajaran ke-28 Muraqabah Hakikat Solat. Pelajaran ke-29 Muraqabah Ma'budiyat Sirfah. Pelajaran ke-30 Muraqabah Hakikat Ibrahim, Hakikat Ibrahimi. Pelajaran ke-31 Muraqabah Hakikat Musawi. Pelajaran ke-32 Muraqabah Hakikat Muhammadi.
Pelajaran ke-33 Muraqabah Hakikat Ahmadi. Pelajaran ke-34 Muraqabah Hakikat Hubbu Sirfah. Pelajaran ke-35 Muraqabah La Ta'ayun. Dan ringkasan pelajaran Naqsyabandiyah Mujadidiyah seterusnya tentang Rabitah Syekh. Baik, kita masuk Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam risalah ini akan diperjelaskan dengan secara terperinci berkenaan pelajaran-pelajaran dalam silsilah aliyah Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Dengan penerangan ini, ianya bukanlah bermaksud bahawa orang ramai yang awam boleh membaca segala pelajaran ini tanpa mempelajarinya dari seseorang syekh, mursyid atau beramal dengan secara bersendirian dan menyempurnakannya menurut akal fikirannya sendiri. Bahkan bagi para penuntut hak adalah mustahak bagi mereka untuk mencari dan berbai'ah pada tangan seseorang syekh, mursyid yang telah diberikan keizinan untuk meneruskan silsilah dan mengambil tarikat darinya. Penuntut hendaklah beramal dan menuruti segala petunjuk daripada syekh mursyidnya sebagaimana yang telah diberikannya pengajaran tentang segala pelajaran dalam tarikat Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Penuntut juga hendaklah meletakkan segala hal ahwalnya ke hadapan mursyidnya supaya dia dapat terpelihara dari kejahatan hawa nafsu dan syaitan. Maksud bagi penjelasan segala pelajaran ini adalah supaya apabila seseorang mursyid atau para khalifahnya memberikan sesuatu pelajaran kepada para murid, dia akan dapat memahami segala niat dan kaifiat bagaimana pelaksanaannya dan akan mendapat penerangan tentang kesan-kesan dari pelajaran yang berlainan dalam mencapai rasa ketenteraman, dan ianya bermaksud supaya mursyid dapat mengenal pasti dan mengesahkan apakah segala kesan-kesan amalannya itu betul ataupun tidak. Dan jika kesan-kesan tidak dapat dirasai, maka pada amalan mana yang terdapat kekurangan, ianya akan dapat diketahui dan hendaklah sentiasa merujuk kepada syekh mursyid dan menuntut limpahan faiz doa darinya dan tumpuan tawajuhatnya dan segala penerangan pengajarannya. Jikalau kamu hanya menuruti hawa nafsu kamu dan melakukan segala pelajaran ini secara sesuka hati, maka selain dari faedah, ditakuti akan mendatangkan kerugian. Dan tiadalah tugas kami melainkan hanya menyampaikan pelajaran-pelajaran ini dengan jelas. Ketahuilah bahawa para masyayikh telah menetapkan 3 jalan untuk penyucian batin. Pertama, jalan zikir ismu zat atau zikir nafi isbat. Kedua, jalan muraqabah. Ketiga, jalan rabitah syekh. Pada kadar mana yang terdapat kekurangan dalam perkara-perkara ini, maka dengan kadar itulah lambatnya seseorang dalam menempuh jalan tarikat ini. Dari ketiga-tiga jalan ini, pertama sekali, secara huraiannya dalam silsilah aliyah Naqsyabandiyah Mujadidiyah, para penuntut ditalkinkan dengan zikir ismu zat yang huraiannya secara tafsilnya akan diterangkan secara terperinci. Pelajaran yang pertama, zikir ismu zat. Zikir ismu zat latifah qalb. Latifah qalb ni di bawah titik kiri kita, dua jari di bawah titik kiri kita tu. Di situ latifah qalb, tempat kita menerima talqin pertama daripada Syekh Mursyid. Pada jasmani insan, kedudukan maqam latifah qalb adalah di bawah titik kiri dalam anggaran dua jari dengan cenderung ke arah ketiak. Apabila seseorang salik telah menyempurnakan urusan pekerjaan duniawinya, maka hendaklah dia berwuduk dan duduk menghadap kiblat dan lidah ditongkatkan ke langit-langit dan mengosongkan hati dari segala kerunsingan dan khayalan, kerisauan serta segala lintasan khatrah. Lalu memberikan sepenuh tumpuan tawajuh dengan penuh adab sambil mengkhayalkan bahawa hatiku sedang berkata Allah, Allah, dan aku sedang mendengarnya, yakni tawajuh khayalan diri adalah terhadap hati dan hati bertawajuh terhadap Allah Ta'ala.
Ketika berzikir, sama ada duduk dalam keadaan tasyahud atau bersila, pejamkan mata dan nafas menerusi hidung. Dibiarkan keluar masuk seperti biasa. Untuk beberapa lama, lakukan zikir dengan menggunakan tasbih. Dengan cara butir-butir tasbih di tangan, diperjalankan dengan cepat-cepat dan pada hati, secara terus menerus, berjalan dengan khayalan ucapan Allah, Allah. Jangan diucapkan dengan menggunakan lidah, bahkan lidah hendaklah ditongkatkan ke langit-langit. Sekiranya mampu, hendaklah diletakkan kain atau serban di atas kepala atau menutup muka supaya aman dari sebarang khayalan. Lakukanlah zikir sekurang-kurangnya 10 kali pusingan tasbih, yakni berzikir ismu zat sebanyak 1000 kali. Kemudian hendaklah meletakkan tasbih dan melakukan zikir tanpa tasbih. Dalam jangka masa yang sama, sewaktu menggunakan tasbih, semasa berzikir, hendaklah dikhayalkan juga bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang maha suci, yang disifatkan dengan segala sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala kekurangan dan keaiban. Dan limpahan nur faizan ilahi juga sedang terlimpah kepada hatiku. Menerusi keberkatan nur ini, ianya dapat menghindarkan kekaratan, kegelapan zulmat dan kelemahan di dalam hati, dan sebagai mensyukurinya, hatiku berkata Allah, Allah. Apabila sudah tenggelam dalam khayalan ini, hendaklah menyibukkan diri dengan zikir ismu zat Allah, Allah, dan setelah selesai hendaklah berdoa. Pada setiap hari hendaklah beramal dengan wazifah amalan ini pada suatu waktu yang khusus. Kemudian sambil berjalan, berbaring, berdiri dan duduk, yakni pada setiap waktu, hati sentiasa mengkhayalkan tentang zikir supaya kebenaran ungkapan bahawa tangan dalam pekerjaan dan hati dalam persahabatan ianya dapat terhasil, dan hati hendaklah sentiasa berjalan dengan zikir. Pada kebanyakan orang, kaifiat berjalannya zikir dalam hati dapat dirasakan dalam bentuk getaran di dalam tubuh badannya. Para masyayikh telah mentalkinkan gambaran ismu zat atas segala getaran tersebut supaya kebenaran maksud hadis bahawa daku adalah menurut atas sangkaan hamba-Ku terhadapku dapat difahami. Yang dituntut dari berjalannya zikir di dalam hati adalah bahawa khayalan tentang lafaz Allah yang diberkati dapat didengari dengan jelas dengan telinga batin. Bahkan yang dituntut bukanlah getaran pada latifah tersebut. Para penuntut adalah dikehendaki supaya mencari mana-mana kelapangan masa pada waktu siang ataupun waktu malam, dan pada bila-bila masa hendaklah membaca selawat 100 kali dan istighfar 100 kali, sama ada sekali duduk atau dalam majlis yang berlainan. Hendaklah sentiasa melakukan zikir ismu zat tersebut supaya latifah qalb dapat keluar dari daging dan menuju ke tempat asalnya. Tanda latifah qalb telah sampai ke tempat asalnya adalah bahawa tumpuan tawajuhnya cenderung ke arah kedudukan yang lebih tinggi dan lupa terhadap sebarang arah yang lain, dan dengan getaran hati, lafaz Allah yang mubarak dapat didengari dengan jelas. Ketika berzikir, hendaklah melupakan segala perkara masiwa, yakni yang selain Allah, dan menumpukan perhatiannya hanya pada zat hadrat haq ta'ala, meskipun untuk waktu yang singkat. Di samping itu, ketika melakukan segala perkara tersebut, hendaklah mengkhayalkan juga tentang berpegang teguh terhadap syariat, dan hal keadaannya hari demi hari hendaklah beramal dengan amalan yang akan mengislahkan dirinya dan mencintai syariat. Ahwalnya akan sentiasa berubah-ubah dan akan terhindar dari ghaflat. Lalu salik akan mula dapat menuruti syariat dalam setiap amal pekerjaan, dan ianya akan sentiasa ada dalam fikirannya.
Syahwat yang terdapat ta'alluq dengan latifah ini dan sentiasa melalaikan salik terhadap mahbub hakiki akan dapat diislahkan. Lalu dia akan mencintai mahbub hakiki dan seterusnya membawa salik dengan kecenderungan ke arah menuntut keredaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati, qalb, atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Wa qala ta'ala ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada qalb hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi zikir yang pertama adalah zikir qalb, iaitu pada titik kiri kita tu di dalam tu kan. Di situ kita sebut Allah, Allah dengan cepat-cepat, dengan laju-laju sehingga kesedaran kita tu kepada hadrat Allah Ta'ala tu jadi tawajuh yang kuat. Mana kita sentiasa bertawajuh kepada latifah qalb kita tu sambil menyebut Allah, Allah. Jangan tunggu getaran tu. Getaran tu nanti bila Allah nak bagi dia akan bagi. Sebab itu kurnia itu ahwal. Yang pentingnya kita kena usaha zikir. Jangan tunggu getaran. Yang pentingnya hati kita tu sentiasa menyebut Allah, Allah, kita telinga batin kita tu dapat dengar. Mana sebut Allah, Allah tu tanpa kita menggunakan lidah. Lidah hendaklah ditongkatkan ke langit-langit. Jadi sebutan lafaz Allah, Allah tu kedengaran di dalam hati kita. Sambil kita duduk muraqabah kan. Dudukan hati tu di sebelah titik kiri, maka kita fokus, tumpukan ke situ. Talakan kita punya perhatian nafs kita tu tenung ke situ. Sehingga kita dapat rasakan getaran tu datang. Sambil kita menyebut Allah, Allah tu. Dan sambil kita menyebut Allah, Allah tu, kita hadirkan dalam khayalan kita tu limpahan nur, terlimpah. Limpahan faiz Allah Subhanahu Wa Taala tu terlimpah pada latifah qalb kita. Kemudian masuklah pada pelajaran kedua, iaitu zikir ismu zat juga, yakni lafaz Allah, Allah pada latifah ruh. Tempat kedudukan latifah ruh adalah di bawah titik kanan pada anggaran dua jari, cenderung ke arah ketiak. Pada kedudukan latifah ini hendaklah dilakukan zikir ismu zat, yakni Allah, Allah sebagaimana dan sebanyak mana yang telah dinyatakan pada latifah qalb. Tanda-tanda latifah ini telah sampai pada asalnya adalah bahawa latifah ruh ini juga akan berjalan zikir padanya. Dan sebagaimana kaifiat zikir yang telah terhasil pada latifah qalb, bahkan pada latifah ruh akan berlaku dengan lebih banyak lagi. Kerunsingan dan kemarahan yang pada mulanya adalah antara tabiat salik akan dapat diislahkan. Lalu dia akan menuruti tuntutan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh itu termasuk urusan amar Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit. Wa qala ta'ala ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Wa qala ta'ala thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya, yakni ciptaannya, ruh, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yakni sebagaimana dan sebanyak mana kita berzikir pada latifah qalb, biasanya murid berzikir sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dianjurkan oleh para masyayikh, khasnya Hazrat Khawaja Khan Muhammad Sahib rahmatullah alaih. Itu kita berzikir sebanyak 24,000 sehari semalam pada latifah qalb tu, kan, untuk beberapa tempoh jangka masa, kan, sehingga kita dapat rasakan ada getaran, ataupun kita dapat alamat-alamat tertentu, mungkin menerusi mimpi ataupun ahwal keadaan. Maka apabila telah kita bagi laporan pada Syekh Mursyid, mana dia sahkan benda tu hal keadaan tu, maka kemudian akan ditalkinkan pada latifah ruh. Itu di sebelah kanan pula. Tadi di qalb di sebelah kiri, maka ruh, latifah ruh di sebelah kanan. Dua jari di bawah titik kanan. Kemudian apabila pada latifah ruh juga kita dapat rasakan ahwal-ahwal, maka kita masuk pada pelajaran ketiga, zikir ismu zat juga, iaitu lafaz Allah Allah pada latifah sir. Tempat kedudukan latifah sir adalah bersamaan dengan titik kiri, iaitu pada anggaran dua jari cenderung ke tengah dada. Tapi dia pada atas. Kalau latifah qalb tu di bawah titik kiri, latifah sir ni di atas, dua jari di atas titik kiri, di belah atas. Maka kedudukan latifah ini juga hendaklah dilakukan zikir ismu zat sebagaimana pada latifah qalb dan latifah ruh. Tanda-tanda penghasilannya adalah bahawa di sini juga akan berjalan zikir sebagaimana pada dua latifah yang sebelumnya, iaitu latifah qalb dan ruh. Dan hal keadaan kaifiatnya akan mulai meningkat. Ini adalah suatu maqam musyahadah, yang mana dengan melakukan zikir pada latifah ini akan terzahirlah kaifiat yang ajaib-ajaib dan pelik-pelik. Pada maqam ini juga akan mengislahkan salik dari sifat tamak haloba, lalu dia akan membelanjakan hartanya untuk urusan pekerjaan syariat, dan kegairahannya untuk menghasilkan pahala akan mula terbentuk dalam dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul anzalahu allazi ya'lamus sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Wa qala ta'ala fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa.
maka sesungguhnya dia mengetahui rahsia sir dan akhfa, yakni yang lebih tersembunyi. Wa qala ta'ala قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pelajaran keempat, zikir ismu zat pada latifah khafi. Tempat kedudukan latifah khafi adalah bersamaan dengan titik kanan pada anggaran dua jari cenderung ke tengah dada. Pada kedudukan latifah ini, hendaklah berzikir dengan mengucapkan zikir ya latif adrikni bilutfikal khafi akan memberikan banyak faedah untuk peningkatan ruhaniah salik. Jadi di samping kita berzikir ismu zat, kita boleh zikir juga lafaz zikirnya ya latif adrikni bilutfikal khafi pada latifah khafi. Tanda-tanda penghasilan pada latifah ini adalah bahawa zikir juga akan turut berjalan pada latifah ini. Ini latifah khafi ni kedudukannya pada sebelah kanan di atas latifah ruh. Kalau latifah ruh di bawah, ya, di bawah titik kanan, latifah khafi ni dua jari di atas titik kanan. Tanda-tanda penghasilan pada latifah ini adalah bahawa zikir juga akan turut berjalan pada latifah ini. Sifat-sifat yang buruk seperti hasad dengki dan bakhil akan dapat diislahkan dan terzahirlah beberapa ahwal yang ajaib dan pelik pada maqam latifah khafi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qala ta'ala قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا, iaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian pelajaran yang kelima, zikir ismu zat pada latifah akhfa. Tempat kedudukannya latifah akhfa adalah pada tengah-tengah dada. Ini di antara latifah sir dan latifah khafi. Persiarannya adalah yang tertinggi dan ianya merupakan maqam wilayat khassah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda penghasilan pada latifah ini adalah bahawa zikir juga turut berjalan pada latifah ini sebagaimana pada lataif yang sebelumnya. Sifat takabur, sombong dan bangga diri akan dapat diislahkan dan akan terhasillah pendekatan qurb, kehadiran hudur dan jam'iyat. Maqam latifah akhfa adalah tinggi dari sekalian maqamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya
Dia mengetahui rahsia sir dan akhfa yang lebih tersembunyi. Wa qala ta'ala wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Dan aku lebih mengetahui apa yang sangat kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Kemudian kita zikir pada latifah nafs. Pada pelajaran ke-6 iaitu zikir ismu zat pada latifah nafs. Sebelum ni kita dah 5 latifah qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa itu 5 latifah yang terletak pada dada kita. Latifah nafs ni terletak pada kepala kita, di antara dua kening. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan para sufi yang mulia tentang maqam kedudukan latifah nafs. Di sisi sebahagian sufi, kedudukannya adalah pada 2 jari di bawah pusat. Akan tetapi di sisi hadrat Imam Rabbani, Mujaddid Al-Fsani, Qaddasallahu sirrahu, kedudukan maqam latifah nafs adalah pada tengah-tengah dahi. Para muhaqqiqin telah mengikuti pendapat tersebut dengan mengatakan bahawa di dahi adalah kepala bagi nafs dan yang di bawah pusat adalah ekornya. Meskipun pergerakan zikir pada latifah ini tidak dapat dirasai, namun ia tidaklah kosong dari tarikan jazbah dan syauq. Tanda-tanda islah pada latifah nafs adalah bahawa salik akan lebih merasakan kelazatan dalam zikir sebagai menolak segala kelalaian. Dan dalam zikirnya rasa keseronokan syauq dan kelazatan zauq serta kelekaan mahwiyat akan bertambah-tambah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap nafs sendiri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa qala ta'ala alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ini nafs tu adalah jiwa. Jiwa yang mana nafs tu ada dekat dalam kepala otak kita. Jadi orang yang selalu melihat pada keaiban orang, kelemahan diri orang, maka ini orang yang ada sakit jiwa. Kan? Dia nampak orang lain lebih pada dia, kan? Dia pun nak lebih pada orang. Jadi inilah yang dikatakan orang sakit jiwa. Dia tak puas hati dengan orang, dia nak marah orang. Sebab apa? Keakuan tu adalah jiwa dia. Kan? Jadi orang yang ada rasa dengki, sakit hati, iri hati, ini semua adalah penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit rohani yang selalunya kita fikirkan dalam kepala otak kita macam mana nak buat khianat pada seseorang. Jadi sebab tu kita perlu zikir pada latifah nafs ni. Sebut Allah, Allah, Allah tu dekat kepala otak kita ni. Biar sampai kita dapat rasakan dalam kepala otak kita tak ada fikir benda lain, tak ada sebut benda lain. Hanya Allah, 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 dapat kedengaran dalam telinga batin kita.
Jadi pelajaran yang keenam adalah zikir ismu zat pada latifah nafs. Kemudian masuklah kita pada pelajaran yang ketujuh, zikir ismu zat pada latifah qalibiyah ataupun kulli jasad. Zikir ni juga dinamakan sebagai sultanul azkar. Ini zikir pada seluruh tubuh badan. Maqam latifah qalibiyah ini juga dinamakan sebagai sultanul azkar. Maqam kedudukannya adalah pada seluruh tubuh badan sehingga ke akar-akar rambut pun zikir akan terzahir, dapat dirasakan. Ada kalanya amalan zikir sultanul azkar ditetapkan di atas tengah-tengah kepala. Ini di atas ubun-ubun ni. Ya. Menerusinya juga zikir akan berjalan ke seluruh badan atas kurniaan Allah Ta'ala. Tanda-tanda penghasilannya adalah bahawa pada jisim salik, pada daging dan ototnya terasa bergerak-gerak. Ada kalanya di bahu, ada kalanya di kaki, ada kalanya di mana-mana bahagian tubuh badan. Sehingga kadang-kadang akan terasa pergerakan zikir pada seluruh jisim. Dan salik akan berasa suatu kaifiat ajaib yang rasa zauqnya tidak dapat dijelaskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Wa qala ta'ala walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai seumpama binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala qulubun yawma'izin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ini latifah qalibiyah ni bermaksud seluruh tubuh. Tetapi ianya sumber dia asalnya daripada qalb kita. Itu qalb artinya di dalam hati. Qalib artinya seluruh tubuh. Jadi kalau qalb kita tu baik, soleh, maka akan qalib kita pun akan seluruhnya menjadi baik, menjadi soleh. Kalau qalb kita tu kufur pada Allah, mensyirikkan Allah ataupun melakukan maksiat dosa kepada Allah Ta'ala, tidak bertaubat, maka seluruh tubuh dia juga akan terkesan dengan kejahatan itu. Kemudian masuklah kita pada pelajaran yang ke-8, iaitu zikir nafi isbat. 7 lataif sudah diperjelaskan, iaitu latifah qalb, latifah ruh, latifah sir, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafs dan latifah qalibiyah. Telah berhasil melakukan zikir pada lataif tersebut adalah melakukan zikir nafi isbat, iaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan menahan nafas. Caranya adalah seperti berikut. Pertama, ditahankan nafas di bawah pusat, iaitu dari dalam hendaklah dikeluarkan nafas, lalu ditekankan di bawah pusat. Kemudian lalu dengan menggunakan lidah hati, kalimah la
ditarik keluar dari pusat sehingga sampai ke kepala otak. Kemudian lafaz ilaha dibawakan ke arah bahu kanan dan lafaz illallah dibawakan melalui kelima-lima lataif alam amar, iaitu qalb, ruh, sir, khafi dan akhfa di dada, lalu dipukulkan dengan kuat ke arah latifah qalb sehingga kesan hentakan zikir tersebut sampai kepada semua lataif. Hendaklah melakukan zikir nafi isbat dalam sekali nafas dan dilakukan zikir ini beberapa kali dalam bilangan yang ganjil. 3, 7, 9, 11, 21 dan sebagainya. Sehingga kita mampu mencapai 101. Ketika melepaskan nafas, ucapkanlah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khayalan lidah hati. Ketika berzikir, hendaklah mengkhayalkan juga pengertian makna zikirnya, bahawa selain dari hadrat Zat Haq Ta'ala, tiada apa-apa yang dimaksudkan. Dan ketika mengucapkan La ilaha, hendaklah menafikan hasti rasa kewujudan diri dan hasti seluruh kewujudan mawjudat. Dan ketika mengucapkan illallah, talib hendaklah mengisbatkan hadrat Zat Haq Ta'ala. Di dalam satu nafas, hendaklah memelihara bilangan yang ganjil, iaitu permulaannya sebanyak 3 kali, kemudian 5 kali, kemudian ditambah bilangannya sehingga dalam satu nafas dapat mencapai 21 kali. Memelihara bilangan yang ganjil ketika berzikir dinamakan sebagai wukuf adadi. Jikalau boleh dilakukan dengan menahan nafas, maka ianya adalah sangat berfaedah. Namun, ianya bukanlah syarat. Jikalau sampai 21 kali dan faedahnya masih tidak dapat dirasai, maka hendaklah memulakan zikir dari permulaan sekali. Daripada kaifiatnya dengan istighfar 25 kali, baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, hadiahkan kepada Nabi SAW dan sekalian para mahbat syaikh dalam tarikat silsilah Syabandiyah Mujadidiyah ini. Kemudian dengan kaifiat, syarat-syarat dan adab-adabnya, ya, dengan wukuf qalbi, dengan niat dahsyat, nigah dahsyat dan bazgash. Setelah talib melakukan zikir beberapa kali, hendaklah memohon ke hadrat ilahi dengan penuh kelemahan dan rasa kekurangan diri, dengan menyebut ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, ya Allah, anta, engkau, maksudi, maksudku, waridhaka, dan keridhaan engkau, matlubi, jadi tuntutanku, a'tini, kurniakanlah kepadaku, mahabbataka, kecintaan kepada zatmu, wa ma'rifatak, dan ma'rifat, pengenalan terhadap sekalian sifat-sifat. Munajat ini dinamakan sebagai bazgash. Tawajuh, iaitu tumpuan, fokus, hendaklah diberikan ke arah hati, dan hati hendaklah bertawajuh ke arah zat ilahi yang dinamakan sebagai istilahnya wukuf qalbi. Wukuf qalbi merupakan perkara yang sangat penting, dan tanpa wukuf qalbi adalah mustahil untuk menghasilkan nisbat Naqsyabandi. Untuk menghindarkan was-was pada hati, hendaklah melakukan nigah dahsyat, iaitu memerhatikan secara bersungguh-sungguh segala lintasan khatrah yang datang, lalu menghindarkannya dengan bersungguh-sungguh. Kesan-kesan zikir ini adalah bahawa akan terhasillah kehangatan pada qalb, rasa zauq dan syauq, kelembutan hati, menafikan segala kekhawatiran, khatrah-khatrah, dan terhasilnya rasa kecintaan mahabbat yang bertambah-tambah, dan boleh jadi juga akan menjadi sebab untuk terhasilnya kasyaf. Akan tetapi zikir ini hendaklah dilakukan di tempat yang sejuk, dan menurut tabiat keadaan diri bolehlah dilakukan sama ada lebih atau kurang menurut kemampuan masing-masing, supaya tidak membangkitkan sebarang kerugian.
Yakni kalau kita tak buat langsung maka rugilah, ya. Jikalau seseorang merasa sukar untuk menahan nafas ketika berzikir, hendaklah mendatangkan kesusahan. Yakni yakni kalau seseorang tu merasa sukar untuk menahan nafas ketika berzikir sehingga mendatangkan rasa kesusahan, maka lakukanlah zikir tanpa menahan nafas. Pada cuaca yang panas, janganlah melakukan zikir ini dengan menahan nafas. Bahkan jika hendak melakukan zikir ini, hendaklah melakukan tanpa menahan nafas dan tanpa wukuf adadi. Dan ketika melakukan zikir ini juga, anggota tubuh badan janganlah digerak-gerakkan dan hendaklah sentiasa ingat perkara ini. Jadi itu adalah zikir nafi isbat. Itu lafaz la ilaha illallah dizikir sambil menahan nafas. Ya, dengan ditarik daripada bawah pusat, la ditarik ke otak, la ilaha dibawa ke bahu kanan, dan bila illallah kita palu ke qalb. Sambil bila kita palu ke qalb tu kita dapat rasakan getaran pada semua latifah-latifah dekat dada tu. 5 latifah di dada tu. Dan sehingga dapat rasakan kalau kita betul-betul palu pada qalb tu, kita dapat rasa getaran tu sampai dia ke seluruh tubuh. Kemudian pelajaran yang ke-9, zikir tahlil lisani, iaitu menyebut zikir la ilaha illallah juga tapi tanpa menahan nafas. Cara melakukan zikir tahlil lisani adalah seperti mana yang telah dinyatakan dalam zikir nafi isbat. Tapi di sini tidak ditahankan nafas. Dan dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan, zikir ini hendaklah dilakukan dengan lidah dan bukannya lidah khayalan atau lidah hati. Ini lidah kita tu bergerak-gerak. Tapi bukan zikir kuat-kuat, zikir tersembunyi juga, tapi lidah tu digerak-gerak. Bilangannya sekurang-kurangnya 1,100 kali dan sebanyak-banyaknya 5,000 kali. Jikalau tidak dapat dilakukan dalam satu waktu, maka pada waktu-waktu yang berlainan, pada waktu siang atau malam hari hendaklah disempurnakan. Dan jika melakukan lebih dari ini, maka banyaklah faedah yang akan kelihatan. Zikir ini boleh dilakukan ketika berjalan, duduk, berbaring, sama ada berwuduk atau tidak berwuduk, dan boleh dilakukan pada setiap waktu dan keadaan. Adapun dengan berwuduk adalah lebih afdal dan mengkhayalkan pengertian maknanya adalah lebih penting. Jadi makna lafaz la ilaha illallah tu yang kita perlu perhatikan. Itu yang paling utama. Kesan-kesannya juga adalah seperti yang sebelumnya. Dan dengan setiap jalan zikir, sama ada zikir ismuzat atau zikir nafi isbat, akan dapat menafikan lintasan-lintasan khatrah. Ianya dapat menghasilkan hudur pada qalb dan lataif akan berusaha untuk menuju ke arah seatas-atasnya dari tempat kedudukannya. Dan pada qalb akan berlaku waridat dan nuzul sehingga kesan waridat ke atas diri salik menyebabkannya tenggelam dalam fana. Jadi apabila telah selesai sempurna berzikir la ilaha illallah secara tahlil, ya, lisani, sesudah menyempurnakan zikir nafi isbat, maka kita akan masuk pada pelajaran yang ke-10, iaitu muraqabah ahadiyat. Muraqabah ahadiyat ni hendaklah dilakukan sambil berzikir tahlil lisani. Cara kedua untuk pensucian batin adalah muraqabah. Muraqabah adalah mengosongkan segala was-was dan lintasan khatrah pada hati sambil menantikan limpahan faiz dan rahmat dari hadrat ilahi. Kini dinyatakan niat-niat dan kaifiat-kaifiat muraqabah dalam silsilah aliyah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah qaddasallahu asrarahumul aliyah. Niat muraqabah ahadiyat adalah seperti berikut. Pada latifah qalbku sedang terlimpah limpahan faiz dari hadrat zat yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna dan terhimpun padanya segala sifat-sifat kebaikan.
dan suci dari segala kekurangan dan keaiban. Niat ini hendaklah diucapkan dengan lidah hati sambil duduk menantikan faiz ilahi. Dalam muraqabah ini, salik hendaklah bertawajuh ke arah menghasilkan nisbat jam'iyat dan hudur qalbi, dan juga hendaklah sepenuhnya memikirkan serta menkhayalkan tentang kesucian, tanzih dan takdis bagi zat hak ta'ala. Kesan-kesan muraqabah dan zikir tahlil lisani pada pelajaran ini, apabila lintasan khatrah pada qalbi, yakni lataif seluruh alam amar sudah terhindar sepenuhnya atau semakin berkurangan, ianya dinamakan sebagai jam'iyat. Apabila berlaku tawajuh qalb mula tertumpu ke arah hak ta'ala, ianya dinamakan sebagai hudur. Dalam muraqabah ahadiyat, salik akan berhasil mencapai hudur dengan hadrat hak ta'ala dan melupakan segala yang selainnya, sehingga apabila hudur ini terhasil sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam dan secara sempurnanya selama 4 jam tanpa sebarang khatrah, maka fahamilah bahawa kesan-kesan muraqabah ini sedang mulai berlaku. Sesudah muraqabah ahadiyat, salik akan diberikan pengajaran berkenaan muraqabah masyarib. Masyarib adalah jamak bagi musyarab yang bermakna jalan kehidupan atau tempat minuman. Menerusi muraqabah ini, salik akan sampai ke maqam fana. Kerana itulah ianya dinamakan sebagai masyaribat. Hendaklah jelas bahawa selagi mana segala kesan-kesan muraqabah tidak dapat dirasai pada lataif salik, maka jangan sekali-kali diberikan tawajuh terhadap muraqabah yang seterusnya. Jikalau tidak, khayalan tentang masiwa tidak dapat dihindarkan dari hati dan dia tidak akan dapat mencapai maqam fana yang merupakan langkah pertama dalam wilayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, Zat yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itulah dia 10 pelajaran daripada zikir, ismuzat, nafi isbat, tahlil lisani dan muraqabah ahadiyat. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita dapat beramal segala amalan ini. Ada apa-apa nak tanya, Mak? Ada apa-apa nak tanya? InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita limpahan kekuatan, taufik dan hidayat untuk kita dapat beramal amalan-amalan pramasyah kita. Kita sentiasa dapat mengingati hadrat zat dia dalam setiap waktu dan keadaan. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.